saya mahu lebih fokus dalam pengajian kita, iaitulah kita akan mengambil beberapa masa untuk mendalami keindahan takdir Allah, takdir Allah kepada setiap hamba-hambanya. Itu sebenarnya apa yang saya mau sampaikan, iaitulah rukun iman yang ke-6. Apakah yang dimaksudkan beriman dengan qada dan qadar? Dia sebenarnya kita kena bersangka baik di atas segala musibah yang menimpa kita. Sudah jadi peraturan Allah, setiap kesusahan ada kesenangan, setiap kepahitan menanti di hadapannya kemanisan. Jadi untuk menyampaikan mesej ini, Allah memaparkan salah satu daripada kisah Nabi-Nabinya, iaitulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Menariknya, kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran tidak disebut, melainkan hanya dalam satu surah. Kalau cerita Nabi Musa ada 30 surah memaparkan cerita Nabi Musa. Lebih daripada 30 surah memaparkan cerita tentang seorang Nabi yang sama. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ini menariknya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ceritanya berulang. Nama memang muncul di beberapa tempat, tetapi cerita Nabi Yusuf hanya di dalam surah yang ke-12, surah Yusuf. Jadi secara tersurat kita akan belajar surah Yusuf, tetapi secara tersirat kita nak lebih mengukuhkan iman kepada rukun iman yang ke-6. Apa makna saya percaya kepada qada dan qadar, segala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sepintas lalu surah Yusuf, ia adalah satu-satunya kisah Nabi yang paling panjang dalam Quran. Ia adalah satu-satunya kisah Nabi yang paling panjang dalam Quran, yang dinyatakan di satu tempat. Okey, perlu faham satu-satunya kisah Nabi yang paling panjang dinyatakan dalam satu tempat. Kalau nak bandingkan dengan cerita Nabi Musa, cerita Nabi Musa lagi panjang. Kalau tuan-puan compile, saya rasa hampir mencecah 30 muka surat Al-Quran kalau cerita Nabi Musa sahaja. Tetapi bila kita berbicara mengenai satu cerita Nabi yang dihimpunkan dalam satu tempat dalam mushaf, pemenangnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ia ada sebabnya. Ia ada sebab mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu cerita yang sempurna dari awal hingga ke hujung. Sedangkan anda sedia maklum, di dalam Quran tak ada seorang Nabi pun yang dipaparkan dengan sempurna ceritanya dari awal sampai ke hujung. Kita ada contoh surah-surah yang namanya surah Nabi, surah apa dalam Quran selain daripada surah Yusuf? Surah Muhammad. Surah Muhammad tidak memaparkan cerita sebelum Nabi lahir, namanya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita Abraham. Yang tu dalam surah lain, bukan dalam surah Muhammad. Okey, kewafatan Nabi Muhammad, dia tak ada dalam surah Muhammad, dia ada dalam surah Ali Imran. Yang hanya ada dalam surah Muhammad adalah apa Nabi kena buat lepas perang Badar. That's all. Okey, beri saya contoh lain. Surah yang namanya nama Nabi, surah Nuh. Kalau anda perhati ke surah Nuh, tak ada cerita Nabi Nuh menghadapi anak yang tidak mahu bertaubat. Tak ada cerita dalam surah Nuh isterinya termasuk daripada yang ditenggelamkan Allah. Tak ada cerita pasal bina bahtera dalam surah Nuh. Okey, beri contoh surah lain yang namanya nama Nabi Ibrahim. Kalau anda perhatikan cerita Nabi Ibrahim, dalam surah Ibrahim tak ada babak pecah berhala. Cerita Nabi Ibrahim sembelih anak bukan dalam surah Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan isteri di padang pasir kayu kontan bukan dalam surah Ibrahim. Okey, beri contoh lain surah Yunus. Surah Yunus. Dalam surah Yunus menariknya tak ada cerita Nabi Yunus. Yang hanya ada cerita kaum Yunus beriman. Kaum Yunus satu-satunya kaum dalam lipatan sejarah yang beriman. Dia tak sama dengan Samud, Ad, Madian, Fir'aun. Jadi aneh nama tu tidak semestinya topik utama dalam surah berkenaan. Okey, ada surah lain lagi yang namanya nama Nabi. Ya.
Imran. Nama Nabi? Imran kila ada kata wali. Surah Hud. Menariknya cerita paling panjang dalam surah Hud adalah cerita Nabi Nuh. Cerita paling panjang dalam surah Hud adalah cerita Nabi Nuh. Dan dalam surah Hud anda tidak akan diberitahu terlalu terperinci tentang bagaimana keadaan tubuh kaum Nabi Hud di dalam surah lain. Jadi menariknya surah Yusuf dia berbeza sama sekali dengan surah-surah lain kerana namanya memang menggambarkan sejarah perjuangannya dari awal hingga ke hujung. Baik. Yang kedua, inilah satu-satunya kisah seorang Nabi yang membabitkan banyak watak. Seringkali cerita Nabi kita akan temui Nabi itu berkata kepada kaumnya. That's all. Nabi itu berkata kepada kaumnya. Nabi itu berdepan dengan Al-Malak. Tetapi satu-satunya Nabi yang membabitkan, kalau kita nak buat filem ni banyak extras, banyak pelakon tambahan diperlukan. Tapi sebenarnya dalam cerita Nabi Yusuf ni tak ada seorang pun pelakon tambahan. Semuanya main actor. Semuanya memainkan peranan penting untuk menghubungkan Nabi Yusuf kepada mimpinya di kemudian hari berlaku. Semua watak-watak itu penting. Kalau salah satu gagal menjalankan tugas, maka Yusuf akan ada masalah. Perjalanan yang menuju mimpi akan tergendala. Maka semua watak-watak dalam surah Yusuf adalah pemain utama, bukan pemain simpanan. Pemain utama untuk membantu Yusuf sampai kepada mimpi. Mereka adalah tentera Allah. Ya. Banyak watak, banyak lokasi. Dia bukan sekadar soal Palestin dan Mesir sahaja anda akan lihat dalam surah Yusuf. Dia adalah Mesir itu sahaja ada rumah menteri, ada istana Mesir, adanya penjara, adanya rumah Zulaikha. Jadi ada banyak lokasi bagi seorang Nabi. Dan banyak pula babak yang mendebarkan. Kalau Nabi Musa, ya, ada banyak juga babaknya. Tapi kalau kita nak namakan babak yang mendebarkan, Yusuf AS mempunyai setiap babak yang sangat mendebarkan. Okey. Ia adalah surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-12, turun pada tahun ke-12 kenabian mengenai 12 orang anak-anak Nabi Yaqub. Jadi ini kebetulan yang indah disebut oleh Syekh Naufal, ulama fikih Jordan, wallahu a'lam. Ulama khilaf surah Yusuf turun bila. Tapi beliau berpendapat ia turun pada tahun kesedihan. Tahun kesedihan ini bukan sekadar kewafatan Khadijah dan Abu Talib. Khadijah radhiyallahu anha tidak pada Abu Talib. Okey, sebab beliau wafat sebagai seorang non muslim. Tetapi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi tahun kesedihan bukan sekadar dua fakta ini, ya, tetapi ada fakta yang ketiga dan keempat. Ya, yang ketiga adalah Nabi dihalau daripada Taif dengan darah mengalir di kaki. Dan yang keempat adalah kebencian yang meluap-luap daripada kafir Quraisy. Itu yang menyebabkan tahun 12 tahun kesedihan. Jadi dikatakan surah ini turun setahun sebelum Nabi hijrah. Tahun ke-12 sebagai surah yang ke-12 dalam juz yang ke-12 cerita pasal 12 orang anak-anak Yaqub, iaitulah permulaan Bani Israel di Mesir. Apa yang dikatakan Bani Israel? Bani Israel adalah 12 kabilah yang dari keturunan 12 orang anak-anak Nabi Yaqub. 10 daripada isteri pertama, 2 daripada isteri kedua. Wallahu a'lam. Ahli sejarah kata 10 ini punya seorang ibu yang sangat baik dengan Yusuf, anak tirinya, tetapi tidak kepada anak-anaknya yang lain. Anak-anaknya yang 10 orang itu ada masalah dengan Yusuf AS, tetapi bondanya tidak, mak tirinya tidak. Isteri pertama kepada Yaqub, tetapi isteri kedua dikatakan wallahu a'lam. Tuan-tuan kena faham bila saya kata dikatakan, mana dia tidak ada dalil yang kuat. Ia hanya penemuan ahli sejarah yang wajar dihormati. Isteri yang kedua namanya Rahil.
cantik orangnya, tetapi wafat ketika melahirkan Bunyamin. Wafat semasa melahirkan Bunyamin. Siapa Bunyamin? Anak keduanya. Selepas anak pertamanya Yusuf alaihissalam. Berita gembiranya cerita ni boleh jadi bahan perbincangan dengan Kristian. Dan kalau mampu lagi dengan Jewish. Jadi saya banglah dengan dia orang. Ya? Sebab mereka ada cerita ni. Tapi cerita mereka ada beberapa yang batil. Tak ada orang boleh masuk Islam apabila mereka melihat sisi sebenar Yusuf ini. Ya, bukan seorang dua masuk Islam dan menamakan diri Yusuf Islam, tapi beberapa lagi ya. Kerana surah Yusuf dengan hanya membaca translation sahaja, ramai dan Muslim menemukan hidayah ya. Kerana ceritanya tak ada unsur-unsur kepelikan-kepelikan. Ia hanyalah perjalanan semula jadi seorang yang berakhlak, pemelihara akhlak, akhirnya berjaya membawa perubahan walaupun mengambil masa. It's okay. So cerita tu cerita kita tak ada mukjizat. Jadi cerita Yusuf ni adalah cerita dan naturally kesabaran yang telah membawa kepada perubahan musuh-musuhnya. Saya ulang, kesabarannya telah membawa perubahan kepada musuh-musuhnya. InsyaAllah kita akan huraikan. Dan menariknya, anda kalau buat ucapan untuk diucapkan, anda ada plan tak ucapan anda akan ending dengan huruf? Kalau cakap spontan macam ni, dan ada orang dokumentasikan tulis balik apa yang saya ucapkan, di mana saya landing namanya full stop, pasti tidak konsisten. Ya, sentiasa berakhir dengan pelbagai jenis huruf. Kerana bahasa Melayu ini ada berapa huruf. Ya. Tetapi menariknya surah Yusuf, huruf yang paling banyak berakhir dalam beberapa ayat, bukan beberapa ayat, dalam 111 ayat, majoriti ayat-ayat yang berakhir dengan huruf nun. Jatuh nombor 2 adalah huruf mim, jatuh nombor 3 huruf ra, dan jatuh nombor 4 adalah huruf lam. Jadi kalau anda tak ada kerja, bolehlah justify apa saya kata. Jadi bagaimana merencana satu ucapan sehingga memastikan hujungnya sama? Salah satu daripada 4 huruf ini mesti ditamatkan, mesti menamat ayat. Jadi Nabi yang nak sebut huruf ra pun sebelum umur 40 pun Nabi tak tahu. Nak menulis, orang kata tulis huruf ra, Nabi tak tahu nak tulis huruf ra. Sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menyampaikan cerita yang kelihatan konsisten. Nun, mim, ra, lam, 111 ayat. Itu tak penting, itu saya nak declare. Itu tak penting pun nama 4 tu. Okey, yang penting adalah 5 poin berikut. Saya harap saya dapat selesaikan sebelum jam 2. Kalau tak sempat kita sambung. Tapi saya ada 5 poin penting. Pertama sekali, kalau anda perasan, 76% surah Yusuf adalah dialog. Dialog. 76% surah Yusuf adalah dialog. Apa makna dialog? Saya jumpa kawan saya kata kepada saya, kamu ni boleh tinggal bini kat rumah. Itu contoh dialog, penceramah yang menggunakan teknik dialog. Sebaliknya, lawan kepada dialog adalah naratif. Sebagai contoh, bunuhlah Yusuf itu, ataupun campaknya di mana-mana tepi jalan. Yang penting ayah kembali memberikan perhatian kepada kamu dan kita jadi soleh, bertaubat selepas kita melakukannya. Okey, itu dia ada kod input dia kan, ada penanda baca dia kan. Itu namanya dialog. Okey, lawan kepada dialog adalah narration, ataupun kita meriwayatkan sebagai pihak ketiga, bukan pihak yang berkata, pihak yang ketiga. Naratif adalah saudara-saudara Yusuf telah mengatur kejahatan kepada Yusuf untuk mendapat perhatian ayahnya dengan cara bunuh atau umbar di tepi jalan. Itu naratif. Boleh nampak ni? Tetapi 76% surah Yusuf adalah dialog. Soalannya, mengapa sedemikian? Kebanyakan penceramah yang saya kaji,
mereka mendapat populariti yang tinggi adalah antaranya adalah kemahiran mereka cipta dialog. Dia tak sehala, stereotip, ittaqullah, usiku bitaqwallah, itu betul tak? Tapi kadang-kadang dialog yang menyebabkan orang tu terasa dia mau kecek pasal kahwin kau. Kau kecek benda tu juga. Jadi kata para ulama, saya bacakan dalam bahasa Arab, saya kata terjemahkan, al-hiwar yushimu fi ihya'il qissah wa bath ar-ruh fil waqa'i' allati marrat biha dhuhur wa tatawalat biha al-azminah. Maknanya dialog dalam Quran ni ataupun dialog dalam surah Yusuf ni, dia menyumbang kepada menghidupkan cerita tu. Cerita tu kalau naratif dia mati, orang anggap cerita tu cerita yang dah berlaku. Ini kesan bila dokumentari. Anda boleh bezakan antara dokumentari dengan filem. Cerita sama, bagi contoh filem yang juga ada dokumentari. Contoh tokoh yang orang buat filem. Kita ambil Steve Jobs. Ada filem namanya Jobs, dan ada dokumentari Jobs, A Man of Machine. Saya tengok. Kita terkesan yang mana? Kalau saya tengok dokumentari, alhamdulillah saya memang minat Steve Jobs. Saya dapat pengetahuan, fakta-fakta yang saya tidak pernah ketahui tentang seseorang yang mengasaskan Apple kemudian dibuang daripada Apple. Tetapi bila kita tengok filem, kita bukan sekadar mengetahui, tetapi kita dibawa masuk ke dalam diri Steve Jobs, merasai sendiri bagaimana beliau merencana Apple daripada garas kereta itu, bagaimana sukarnya beliau nak meyakinkan pelabur, dan seumpama dengannya. Jadi bila Allah menggunakan dialog, cerita orang yang dah mati jadi hidup. Dan beliau berkata, Syekh Naufal berkata, ulama tafsir yang saya baca, seolah-olah bila anda bertemu dengan dialog, bila anda temui dialog dalam Quran, ketahuilah huruf-huruf itu seperti ditiupkan ruh lalu hidup. Orang itu hidup balik dan beraksi di hadapan mata anda. Waktu anda pernah tak terlintas bila baca surah Yusuf ni? Anda pernah tak terlintas? Walau satu lintasan ni cerita orang dah mati lah ke? Tak pernah terlintas rasanya. Bahkan yang terlintas di fikiran anda adalah sampai hati saudara-saudara Yusuf. Jahat. Cerita tu jadi hidup. Jadi tuan-tuan boleh bezakan antara filem dan dokumentari. Filem, nak buat filem, dia tak boleh naratif. Kita kena bayangkan dia cakap macam tu, dan kita dibawa masuk dalam emosinya. Dokumentari fakta, intelektual, tetapi filem dia emotional. Kita kena membayangkan dia kecek lagu tu. Jadi itu secara ringkas. Kalau anda mahu jadi storyteller yang baik, kemampuan mencipta dialog. Ya. Bagi contoh yang lain, akhbar utama nak memaparkan cerita yang sama, tetapi satu akhbar kata 8 Mac 2014 ke 2015 ke tragedi yang menyayat hati Malaysia MH370. 8 Mac 2014 15 katakan. Satu akhbar pesawat MH370 hilang. Itu dia punya headline dia. Satu lagi akhbar, dia ada pembuka dan penutup. Saya baik, terima kasih Kapten Zahari. Dan dia punya ringkas sedikit sebelum statement tu dibesarkan adalah misteri kehilangan MH370. Anda beli paper mana kalau anda hanya ada RM1.50? Satu, pesawat MH370 hilang dari radar. Satu lagi, saya okey, terima kasih Kapten Zahari. Atas tu misteri kehilangan. Mana yang menyebabkan anda lebih merasakan pelik betul? Just who by discover.
Anda akan beli yang mana? Kita akan lebih terasa. Bagaimana Kapten Zahari boleh mengungkapkan bila ditanya oleh pihak radar, kali terakhir sebelum 5 minit, lepas tu 12, ucapan dia 12 minit hilang. Ucapan itu adalah 5 minit sebelum hilang daripada radar. Dan itu pelik. Bagaimana bila ditanya oleh pihak radar, kita tak dengar apa-apa, seolah-olah ada terpaksa cakap ataupun ada unsur pengganas militan masuk. Yang diucapnya adalah I'm okay, thank you, and then hilang daripada radar. Jadi pendekatan dialog ini mempunyai hikmah yang besar. Dari satu sudut, Allah mahu menunjukkan Dia maha hidup semasa peristiwa itu berlaku, dan kamu semua mati belum ada lagi atas bumi ketika 3,000 tahun yang lepas. Dan bila aku maha hidup, kata Allah, aku boleh rakam sebiji apa yang mereka buat, apa yang mereka ucap. Jadi tiadalah justifikasi yang paling valid untuk mengetahui ranking nombor 1 seseorang akan membuat kesimpulan tentang nahas penerbangan. Bukti yang paling nombor 1 adalah kotak hitam, dialog yang dirakamkan. Apa ucapan pemandu pesawat? Orang boleh berhipotesis, orang boleh teka-meneka apa yang berlaku, orang boleh siasat enjin itu. Tetapi kalau ada kotak hitam, itu bukti nombor wahid. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, satu perkara yang menarik yang saya mahu tulis, kalau ada waktu. Syah, betul kamu itu, Syah? Ya. Dan saya harap sempat dah ya, nombor kedua. Okey, ini menarik. Jangan sedih kalau saya tak masuk surah Yusuf lagi. Tapi sangat penting untuk anda jawab satu soalan. Ya Allah, apa sebab kau letak surah Yusuf sebagai surah yang ke-12 dan sebelumnya jiran sebelah rumahnya adalah surah Hud? Soalan ini sangat bagus kalau anda tanya, kerana ia akan mengheret anda untuk mengkaji apa rahsia penyusunan surah dalam Quran. Ketahuilah oleh anda, Allah tidak susun surah sebagaimana ayat-ayat dalam Quran secara random, tak ada tujuan. Setiap batu bata itu sudah ada perancangannya, ada tujuannya. Satu bata tak diletakkan pada tempatnya atau roboh bangunan. Menariknya, di dalam surah Hud ada berapa cerita Nabi secara detail? Berapa? Ya, kerana sudah tertulis 6. Cerita yang pertama adalah Nuh. Cerita yang kedua Celaka. Cerita yang ketiga Petronas. Cerita yang keempat adalah, cerita yang kelima adalah, cerita yang keenam adalah, dengar apa nak anda? Ini adalah cerita 6 orang Nabi di dalam surah Hud. Dan selepas itu ada cerita surah Yusuf, surah yang ke-12. Ini surah Hud, surah yang ke-11. Mari kita perhatikan antara babak penting dalam surah Hud. Dalam surah Hud, anda akan dapati cerita babak-babak akhir perjuangan dakwah Nabi Nuh. Bukan permulaan dakwah, bukan pertengahan dakwah, tetapi penghujung dakwah Nabi Nuh. Okey, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Ya, 950 tahun. Penghujung itu apa yang berlaku? Dakwahnya dimaki. Yang kedua, dia diperintahkan membina bahtera. Dan banjir besar pun datang, sangat terperinci bagaimana kejadian itu berlaku. Tak ada surah paling detail menyebut tentang proses banjir itu berlaku, apa Nuh AS kena buat, melainkan dalam surah Hud. Dan yang penting adalah anaknya telah ditemui tetapi tidak mahu bertaubat.
Tak ada dalam Quran cerita pasal anak Nabi Nuh kecuali surah Hud, iaitulah semasa bahtera itu sedang menghadapi gelombang banjir besar luar biasa. Tiba-tiba semasa bahtera itu berlayar, orang-orang kafir sedang mendaki gunung-gunung tinggi untuk menyelamatkan diri daripada tsunami ini. Dia terserempak dengan anaknya seorang, lalu dia melihat anaknya tidak bersama dengan orang-orang kafir. Lalu dia menyangka anaknya sudah bertaubat. Lalu dia memanggil anak, sudah naik kapal ayah, jangan termasuk daripada orang-orang kafir. Tetapi didapati anaknya memberikan jawapan, saya akan bersama dengan mereka menuju ke puncak gunung itu. Minta maaf, saya akan naik kapal kamu. Rupanya dia tidak bertaubat, dia masih dalam kafir. Allah tenggelamkan beliau. Cerita yang kedua adalah cerita Nabi Hud. Apa yang anda akan temui adalah ucapan paling berani Nabi Hud. Nabi Hud ni, dia berdakwah dengan pelbagai uslub pendekatan. Banyak cerita Nabi Hud dalam Quran. Tetapi ucapan yang akhir-akhir kepada kaumnya sebelum dia berpisah, dia telah mencabar kaumnya, aturkan oleh kalian konspirasi dan jangan kalian ragu dengan keputusan mesyuarat kalian, dan jalankan segera, jangan tangguh lagi. Dia seorang-seorangnya pergi cabar gangster-gangster bertubuh gergasi kaum Ad. Dia telah mencabar, dan word penting yang anda akan temui yang membabitkan Nabi Hud di dalam surah Hud ini adalah kalimat fakiduni jami'a, ayat 55. Perkataan kai, atur kai, sila atur oleh kalian. Ini tak ada dalam Quran kecuali dalam surah Hud, di mana Nabi Hud mencabar. Setelah puluhan tahun aku berdakwah, kalian tidak mahu mendengar, maka aku cabar kalian, atur cara untuk bunuh aku sekarang. Sekarang jangan tangguh lagi. Bersidang, buatlah apa dua cara, aku seorang. Dan all of you cuba buat apa-apa untuk against me. Tetapi ternyata mereka tidak boleh, walaupun tubuh gergasi, tubuh six pack, tak boleh nak buat apa-apa pada Nabi Hud AS. Cerita yang ketiga adalah cerita Nabi Saleh. Dan menariknya, perkataan yang anda akan temui adalah perkataan marjuah. Tidak ada dalam Quran tentang Nabi Saleh yang kaumnya berkata, sampai hati kamu mencaci Tuhan-Tuhan kami, sampai hati kamu melawan tradisi kami, kata kaumnya. Sedangkan kamu merjuah. Merjuah menjadi harapan kami untuk memimpin kaum ini. Anda kena faham, Nabi Saleh berketurunan pemimpin-pemimpin Samud. Ayahnya orang hebat. Beliau diharapkan akan mengganti ayahnya. Tetapi akhirnya beliau mengecewakan pemimpin-pemimpin kaum Samud. Okay. Tak ada dalam Quran statement yang diungkap oleh kaum untuk pujuk Nabi Saleh, tolonglah, kamu harapan kami. Kami tak ada pemimpin yang berkaliber, pemimpin yang kredibel kecuali kamu. Tiba-tiba kamu buat begini, kamu mengecewakan kami, kamu menghina agama tradisi ini. Cerita Nabi Ibrahim pula menarik. Dia tak ada kaitan dengan kaumnya. Cerita Nabi Ibrahim dalam surah Hud ada kaitan dengan tetamu yang datang ke rumahnya dalam rupa paras manusia. Tampan orangnya. 3 orang datang ke rumah. Rupa-rupanya mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum anak saudaranya Sadaf. Ya, laut mati. Jadi, menariknya, dalam surah Hud lah, Sarah. Siapa Sarah? Isteri Syuaib? Tidak. Sarah, isteri Nabi Ibrahim yang pertama, yang 60-70 tahun berkahwin, tidak mendapat anak, mandul. Yang kedua, dia sudah umur 90 tahun, tua.
Rupa-rupanya malaikat ni datang bawa berita sedih tentang kaum Lut dan berita gembira. Tahniah Sarah, kerana kamu akan dikurniakan anak. Anak nama siapa? Ishak. Dan dalam surah Hud, malaikat siap umumkan Ishak akan dapat Yakub. Anda pernah tak jumpa doktor untuk mengisahkan apa dalam kandungan Anda? Dan doktor kata, Tahniah mengandung 2 bulan, namanya Ishak, dan dia akan dapat Yakub. Doktor pun dia bukan doktor tu, cek dia tu. Cerita Nabi Lut pula adalah cerita di mana rumahnya dikepung oleh puak-puak gini. Dan akhirnya Nabi Lut memberikan ucapan terakhir. Anda kalau baca surah Hud, memang semuanya babak-babak akhir perjuangan para anbiya kecuali Nabi Ibrahim. Babak-babak wada' dalam bahasa Arabnya babak-babak sebelum berpisah. Nabi ni bila Allah perintahkan berpisah daripada kaumnya, dia bukan hanya sekadar akan pergi pada kaumnya bye-bye, okay? No, mereka akan cuba sedaya upaya selamatkan lagi dengan cara yang tegas walaupun orang tak suka. Dah tak ada cara dah. Kalau kena rotan-rotan, asalkan kau selamat daripada kebakaran. Okey? Jadi tak ada dalam surah lain kecuali dalam surah ini adegan rumah Nabi Lut dikepung, dan tak ada dalam surah lain kecuali dalam surah ini Nabi Lut kata, please, aku ada anak perempuan, nikahi mereka secara halal. Aku sanggup beri anak aku kepada kalian dengan cara halal, daripada kalian memburu 3 orang lelaki tampan ini. Jadi anak perempuan, adegan yang di sini adalah mereka berkata, kaum Lut berkata, tidak berminat dengan anak perempuan kamu. Saya tak berminat dengan wanita. Ini ungkapan kaum Nabi Lut. Dan cerita Nabi Syuaib pula adalah cerita mengenai ekonomi. Perjuangan Nabi Syuaib memerangi golongan yang curang dalam perniagaan. Barang tu murah tapi dijual mahal. Barang tu dijual mahal tetapi di dalamnya ada disembunyikan buah-buah rosak. Kat luar buah-buah yang baik, tapi di dalamnya buah-buah yang rosak. Yang musim durian sekarang ni, baik-baik belaka kat luar tu, kat dalam belum tentu. Jadi kena semak. Jadi ini menarik kerana 6 orang Nabi dengan 6 babak berbeza. Sekarang mari kita lihat Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bila dihumban ke dalam telaga, disitulah bermulanya tafsir mimpi beliau. Kalau tidak dihumban ke dalam telaga, mimpi itu tak akan boleh berlaku. Dan saudara-saudaranya bila humbannya ke dalam telaga, itulah detik Mesir mendapat penyelamat di kemudian hari. Jadi anda tahu, bila Yusuf dibawa ke Mesir, apa yang berlaku? Bila kafilah yang menemuinya di dalam telaga ini membawanya ke Mesir, kafilah ini tak nak pegang lama-lama budak ni, nanti akan dituduh menculik. Tetapi pada masa yang sama, kos minyak, kos tas enggo daripada Palestin ke Mesir kena claim lah kan. Jadi mereka jual Yusuf alaihissalam yang katakan 12 tahun, harga yang murah sahaja, jangan nak lepas budak ni. Tapi pada masa sama kita tak kerugian kerana kos pengangkutan itu terlalu banyak. Jual tapi bukan dengan harga yang mahal. Jual sesuatu yang mahal dengan harga yang murah. Dan tadi jual benda murah dengan harga yang mahal. Dan
mungkin cukai digandakan, mungkin ada riba. Kemudian yang kedua, anda akan dapati babak perjuangan Nabi Yusuf daripada selepas dijual, siapa beli? Siapa beli Nabi Yusuf? Masih ingat ke saya cerita kat sini secara ringkas perjalanan Nabi Yusuf kan? Saya tak nak ulang di sini ya. Jadi bila Nabi Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, Menteri Kewangan Mesir. Menteri Kewangan Mesir ini ada urusan penting, banyak office hour. Jadi siapa yang diamanahkan untuk menguruskan Yusuf bekerja di rumah Al-Aziz? Seorang wanita. Seorang wanita yang akhirnya berminat kepada seorang lelaki. Pekerjanya sendiri. Nampak tak kontradiksi? Yang tadi lelaki tak minat wanita. Yang ni aku suka kat Yusuf tu. Kemudian anda tahu akhirnya Zulaikha gagal menggoda Yusuf dan dia telah melakukan konspirasi untuk menyumbat lelaki ini ke dalam penjara. Kerana itu cara untuk tidak menyebabkan dia jatuh kepada tangan mana-mana wanita Mesir. Simpan dia dulu dalam penjara. Pada masa sama, dia mahu supaya suaminya tidak lagi orang tu cakap-cakap benda tak baik. Dan bila dimasukkan ke dalam penjara, anda telah diberitahu pada minggu lepas dakwah kepada dua orang penjara ini. Itulah dalam satu-satunya ayat dalam surah Yusuf, Yusuf memperkenalkan dirinya sebagai anak kepada Yakub. Yakub anak kepada Ishak. Ishak anak kepada Ibrahim. Jadi dalam penjara itulah satu-satunya ayat Yusuf memperkenalkan dia anak Nabi Yakub. Masih ingat ayat tu? Saya hurai di sudut komunikasi hari itu. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kemudian anda sedia maklum Yusuf merekod dalam penjara 8 tahun. Katakan 8 tahun. Tetapi akhirnya kerana dia boleh mentafsirkan mimpi raja, lalu dia menjadi harapan kepada raja untuk menjadi penasihatnya. Menjadi harapan raja, lalu raja kata bebaskan dia, dia satu-satunya harapan saya. Dan Yusuf mengecewakan ketidakharapan itu. Saleh mengecewakan harapan pemimpin kafir. Tetapi di sini Yusuf tidak mengecewakan harapan kepada Raja Mesir. Dan apabila Yusuf menjadi Al-Aziz, apa dia buat? Kebetulan saudara-saudaranya datang ke Mesir kerana kemarau panjang sudah berlaku. Kebetulan Yusuf sudah berjaya membina kekuatan ekonomi kepada Mesir 7 tahun pertama. Maka saudara-saudaranya datang, dia telah mendapati saudara-saudaranya datang. Dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka dia akan bertemu semula, akan diajak kasih dengan saudara-saudaranya selepas 30 tahun berpisah. Apatah lagi saudara-saudaranya tidak pernah terlintas yang sedang memberikan gandum-gandum kepada rakyat jelata di dalam istana Mesir itu adalah orang yang mereka humbat ke dalam telaga 30 tahun lepas adalah fikiran mereka sudah mati. Jadi kalau anda baca, di sinilah babaknya panjang dalam surah Yusuf, di mana Yusuf bijak mengatur wa kadzalika kidna. Perhatikan Quran dalam surah Yusuf menggunakan perkataan yang sama, kidna. Kami beri ilham kepada Yusuf untuk jangan dikelewar di hadapan saudara-saudaramu. Kamulah Yusuf, tetapi ambil masa. Beri mereka ruang untuk belajar, membaiki sikap tanpa kamu ada bersama dengan dia. Maka itu namanya kaid, rencana rahsia. Saudara-saudara Yusuf tak tahu, rupa-rupanya Bunyamin ditahan di Mesir adalah kaid, perancangan rahsia Nabi Yusuf dengan saudaranya sendiri Bunyamin. Kita akan tahu nanti insyaAllah. Okey. Jadi kebijaksanaan Yusuf mengatur rencana rahsia supaya akhirnya mimpinya berlaku. Dan akhirnya tuan-tuan surah Yusuf berakhir dengan anak-anak Yakub bertaubat.
Jadi anda boleh nampak tak? Ya, kalau kita boleh buat begini, surah Hud tu begitu, dan surah Yusuf satu batang tubuh saja menterbalikkan keadaan. Indahnya takdir ilahi. Itu yang kedua. Poin nombor 2. Tapi poin nombor 1 saya lupa nak sebut. Surah Hud mengajar anda. Saya dah beritahu ke sana saya? Ada tak saya beritahu surah Hud mengajar dakwah kepada mass? Tetapi surah Yusuf mengajar anda dakwah kepada 2 orang. Surah Hud mengajar anda public speaker, dakwah kepada masyarakat rakyat jelata. Tetapi surah Yusuf datang untuk bagi tahu, jangan gairah berdakwah melalui TV, radio kalau adik-beradik sendiri kau tinggalkan. Keutamaan dakwah adalah pada keluarga dan pada masa yang sama kepada rakyat ataupun masyarakat di luar sana. Jadi Nabi, perkataan Nabi bukan hanya sekadar anda nampak sebagai seorang yang berkata-kata kepada 100,000 orang. Nabi juga adalah mereka hidup dengan dakwah. 2 orang datang, mereka memikirkan cara bagaimana nak dekati 2 orang ini, macam mana nak Islamkan 2 orang ini. Ya. Jadi ini yang menarik, kenapa surah Hud selepas surah Yusuf. Jadi berbaki lagi 8 minit ini, saya teruskan sedikit lagi. Tahukah anda apakah surah selepas surah Yusuf? Sesi petang ni lebih kepada intro ya. InsyaAllah mulai minggu depan, kalau diizinkan Allah, kita akan mula masuk ke dalam ayat 1 hinggalah ayat 3. Jadi lambat lagi lah kuliah pasal Nabi Yusuf akan selesai. Jadi kalau tuan-tuan tak suka surah Yusuf, tak apalah, tak ada masalah. Tapi bukan sebab surah Yusuf lah. Kelemahan itu kelemahan saya. Jadi boleh bagi komen lah nanti ya. Tapi itu yang saya nak bawa lah kalau diizinkan oleh pihak Bakit untuk terus bagi kuliah di sini. Okey. Apa hikmah selepas surah Yusuf cerita pasal sejarah, surah Hud cerita pasal sejarah, tiba-tiba surah Ar-Ra'du tak ada cerita sejarah, tapi cerita pasal alam sekeliling. Dan Ar-Ra'du itu sendiri makna apa? Bukan kilat ya, kilat ni barku, batu haiwan yang sepantas kilat yang bawa Nabi namanya burak. Tetapi apa selepas cahaya? Itu namanya Ra'du. Dan surah ni kata, Ar-Ra'du kata bunyi itu adalah zikir, tasbih. Soalan saya, kenapa begitu? Ini yang menarik sangat. Kita sering menganggap cerita sejarah orang-orang hebat itu belum tentu berlaku kepada saya. Tidak. Batu satu-satunya tempat Allah mengumumkan yang ibrah yang petang ni, ibrah kelima ni, surah Yusuf ayat 111. Ibrah ni saya sudah terangkan kan, dia jambatan, 2 desa dihubungkan. Mesir, cerita surah Yusuf, Mesir. Aku kat Malaysia, kita hubungkan. 3000 SM, 2018 M, hubungkan. Kemampuan menghubungkan namanya ibrah. Jambatan menjalankan tugas ibrah kerana menghubungkan antara 2 desa. Tiba-tiba kita baca surah Yusuf, kita tak boleh membina jambatan. Kita tak tanya soalan, apa kaitan cerita dalam ayat ini dengan saya? Sebenarnya ada kaitan. Tak jumpa bukan masalah, ayat tu tak jumpa kerana masalah pembelajaran kita. Jadi surah Yusuf cerita pasal kehinaan. Sesiapa yang dihina tetapi bersabar, Allah akan berikan kepadanya nanti kemuliaan. Itu peraturan yang tidak boleh dibantah. Seseorang yang berada dalam kegelapan 3 hari 3 malam dalam telaga, umur 12 tahun, tetapi kerana dia bersabar, insya-Allah dia akan mendapat cahaya, terang benderang. Seseorang yang pernah disakiti
Tetapi dia bersabar. Fasabarun jamil. Itu perkataan paling mahal 2 kali dalam surah ini. Fasabarun jamil. Sudah jadi peraturan Allah. Kalau kamu ditimpa ujian begitu, kamu sabar, Allah tidak akan melanggar peraturan ini. Iaitulah kamu akan diberikan Allah kemuliaan. Kamu akan diberikan Allah. Jadi peraturan ini sama juga dengan peraturan yang berlaku di alam ini. Siapa kalangan anda di Petronas yang boleh menghalang matahari terbit di waktu pagi? Silakan. Oh, saya tidak suka matahari ini. Beritahu saya, ada tak sesiapa pernah menghalang matahari pada terbit? Tak ada orang boleh halang peraturan Allah daripada berlaku. Macam tu jugalah, gelap macam mana sekalipun, kalau peraturan Allah kata matahari pasti terbit dari arah timur, tak akan ada makhluk walaupun namanya Namrud boleh menghalang daripada ia muncul. So, seteruk macam mana pun kamu kena hentam, kamu kena maki, tapi kamu sabar. Tak ada orang boleh menghalang peraturan aku di mana aku akan menangkan dia satu hari nanti. Aku akan muliakan dia satu hari nanti. It is a matter of time. It is a matter of time. Sebab itu nama surah ni Ar-Ra'du. Makna Ar-Ra'du, bila ada guru, ada orang boleh halang hujan turun. Siapa kalangan Petronas dengan kepakaran teknologinya, dia boleh menghalang hujan turun. Tak ada orang boleh menghalang hujan turun. Macam tu juga tak ada orang boleh halang Yusuf daripada menang di Mesir. Peraturan Allah berlaku, dan siapa baca surah ni, dia akan melihat macam mana peraturan Allah kepada manusia. Dan siapa baca surah sampai Yusuf, peraturan yang sama berlaku pada alam. Tak ada orang boleh halang peraturan ini. Jadi saya harap anda boleh faham apa yang saya nak sampaikan. Jadi Alhamdulillah sudah jam 2. Kita akan tangguhkan insyaAllah poin nombor 4 dan poin nombor 5 di masa akan datang insyaAllah. Ada soalan ke tuan-tuan, puan-puan? Ada 2 minit ni, ada soalan? Tak ada. Jadi kalau tidak ada soalan, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.